Saya jemput Yang Berhormat Air Hitam. Puan Yang di-Pertua, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk berbahas usul menjunjung kasih tuanku yang telah disampaikan baru-baru ini. Saya menjunjung kasih dan bernafas sembah setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dilantik sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Begitu juga saya bernafas sembah ucapkan penghargaan kepada Sultan Pahang yang telah menyempurnakan pemerintahan beliau secara baginda dengan begitu cemerlang sekali untuk tempoh 5 tahun. Saya akan menumpahkan start setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Puan Yang di-Pertua, saya mulakan perbahasan dengan berbicara tentang ekonomi makro Malaysia. Saya tidak berhasrat untuk menuding jari pada mana-mana kerajaan sebelum ini atau kerajaan sekarang. Bagi saya, dasar yang baik kita teruskan dan sebaliknya jika kita menyedari ada kelemahan, kita perbaiki asalkan demi kebaikan rakyat. Contoh dulu, kalau BRIM diibaratkan sebagai dedah, lepas tu kita sambung, kita berikan bayaran prihatin rakyat, hari ini jadi sumbangan tunai rahmah. Dan itulah contohnya yang baik kita teruskan. Hutang langsung kerajaan, government direct debt, bertambah 485.7 bilion ringgit dari 686.8 bilion pada akhir tahun 2017 kepada 1,172.5 bilion ringgit pada hujung tahun 2023 atau menghampiri 1.2 trilion ringgit. Hutang bertambah sebanyak 92.9 bilion dari tahun 2022 kepada 2023 yang lebih membimbangkan ialah nisbah hutang kepada KDNK bertambah daripada 50% pada tahun 2017 kepada 60.3% pada tahun 2022 dan kini 64.3% pada hujung tahun 2023. Kita harus berwaspada. Memang tidak dapat dinafikan bahawa jumlah hutang tambahan akibat daripada tindakan kerajaan PS 1.0 untuk menghapuskan GST dan kembalikan SST pada tahun 2018 dan kembali kepada subsidi pukal pasca PRU 14 adalah dianggarkan sekitar 360 bilion ringgit untuk tempoh 6 tahun kebelakangan ini. Kadar faedah bond kerajaan ketika ini ialah sekitar 4%. Maka bayaran faedah tahunan bagi hutang tambahan 360 bilion ini adalah sekitar 14.4 bilion setahun. Kerajaan Madani kini menganggarkan hasil tambahan daripada kenaikan SST dari 6 kepada 8% mulai 1 Mac hanyalah 3 bilion ringgit bagi tahun ini. Maksudnya, rakyat jelata terpaksa bayar cukai servis lebih tinggi 2% hanya untuk membiayai 21% daripada beban faedah tahunan sahaja bagi hutang tambahan angkara langkah-langkah kerajaan yang memerintah selepas PRU ke-14. Kenaikan cukai servis ini hanya mampu untuk tanggung 21% daripada kos faedah tahunan sahaja. Prinsipal hutang tidak dibayar langsung. Dan ini akan membebankan rakyat dengan kenaikan cukai dan pelbagai cukai-cukai baru bagi berpuluh-puluh tahun lagi. Sebab itu, kerajaan kini ada pelbagai cukai-cukai baru, kenaikan kadar cukai yang sedia ada, sales tax, service tax 8%, LVGT 10%, DST 8%, CGT 10% dan HVGT 10%. Diparahkan lagi dengan kenaikan tarif elektrik, tarif air dan caj bulanan indah water. Itu pun naik. Mungkin akan ada lagi banyak cukai baru atau kenaikan cukai disebabkan terpaksa membayar kos khidmat hutang DSC. Kos khidmat hutang ini, apa yang paling membimbangkan ialah kos tahunan untuk kerajaan bayar faedah hutang iaitu kos khidmat hutang atau debt service charge DSC. Menurut laporan MOF terbaru bagi suku keempat 2023, bayaran DSC telah naik 36.4% ke 16.5 bilion ringgit berbanding
hanya 12.1 bilion ringgit pada suku yang sama tahun 2022 lepas, bermaksud peningkatan 4.4 bilion ringgit. DSC bagi suku 4 tahun 2021 dan 2020 pula ialah 10.2 bilion ringgit dan 84 bilion ringgit masing-masing. Kenaikan DSC ini jauh lebih tinggi berbanding kenaikan gaji pejabat awam, pencen, ke semua perbelanjaan kerajaan lain termasuk peruntukan untuk bantuan rakyat dan perbelanjaan semua kementerian. Peningkatan drastik bagi kos khidmat hutang ini sangat membimbangkan. Bayangkan bayaran ialah 16.5 bilion ringgit bagi satu suku tahun 2023 sahaja, berbanding bayaran 28.9 bilion ringgit bagi keseluruhan tahun 2017. Memang tidak dapat dinafikan bahawa susulan keputusan kerajaan ganti GST dengan SST dan memulangkan subsidi pukal selepas PRU 14 telah menyumbang kepada kenaikan hutang langsung negara seperti mana yang telah saya sebutkan tadi. Tetapi keadaan menjadi lebih parah sebab kerajaan Madani telah terbitkan 228.5 bilion ringgit hutang baru tahun 2023 pada keadaan kadar faedah OPR telah dinaikkan sebab bajet 2023 adalah kedua terbesar dalam sejarah. Yang lebih teruk ialah ramalan kadar pertumbuhan KDNK tahun 2023 oleh kerajaan Madani ialah 4.5%. Berbanding dengan realitinya hanya 3.7%, terdapat shortfall yang sangat ketara. Ini menyulitkan situasi kewangan. Kos faedah hutang baru kerajaan kini adalah sekitar 39% bagi tahun lepas berbanding kadar 2.5 hingga 3.3% pada tahun 2020 dan 2021. Akibatnya, nisbah hutang negara kepada KDNK telah naik dari 48.7% pada suku pertama 2018 sebelum PRU 14 ke 65% ketika ini. Selepas mengambil pinjaman untuk Januari dan Februari 2024 dah melebihi 65%. Adakah had ceiling nisbah hutang kepada KDNK akan dinaikkan lagi? Tetapi ianya terpaksa dibawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Bajet 2024 pula adalah terbesar dalam sejarah bermakna kerajaan akan lebih meminjam pada keadaan kadar faedah sudah naik. Bagi membayar kos faedah hutang kerajaan yang semakin naik mendadak, kerajaan hanya ada dua pilihan. Satu, naikkan kadar cukai sedia ada atau perkenalkan pelbagai cukai baru bagi menambah hasil kerajaan. Kedua, potong peruntukan untuk bantuan rakyat, subsidi dan perbelanjaan kementerian ataupun kurangkan jumlah pejabat awam atau musnahkan pencen, mansuhkan pencen. Ini yang berlaku sekarang. Sebab itu, saya menyarankan agar kerajaan tidak boleh lagi bersifat populis yang akan memudaratkan rakyat dan negara untuk jangka panjang. Ambillah iktibar daripada pemalsuan GST dan keputusan kembali kepada subsidi pukal pasca PRU 14. Kita dimaklumkan bahawa hasil kutipan SST dan pelbagai jenis cukai lain hanya masih lebih rendah daripada hasil kutipan GST. Kenapa masih lebih rendah? Sebab di bawah sistem percukaian GST, ramai terhalang untuk lari cukai, termasuk ekonomi gelap, black economy, iaitu ekonomi yang tidak direkod atau tidak cukai yang saiznya hampir 30% daripada saiz keseluruhan ekonomi negara. Setiap kali satu cukai baru diperkenalkan, ada saja peniaga akan naikkan harga. Dan itu adalah satu kebiasaan, kelaziman yang berlaku. Dan bila cukai khidmat digital 6% diperkenalkan pada 1 Januari 2024, peniaga gunakan alasan untuk naikkan harga lagi. Begitu juga cukai LVGT 10% dan CGT 10% yang diperkenalkan pada 1 Januari. Dan perkara sama akan berlaku bila kadar cukai servis atau SST dan cukai perkhidmatan digital dinaikkan daripada 6% hingga 8% mulai 1 Mac iaitu lusa. Pada bulan Mac 2024, cukai servis akan diperluaskan kepada banyak lagi sektor-sektor yang tidak pernah dikenakan cukai servis sebelum ini seperti sektor logistik dan penghantaran. Selepas itu pula, cukai HVDT 10% akan berlangsung pada Mei 2024. Masalah ialah cukai-cukai seperti ini tidak telus dan tidak dicetak dalam resit, maka pengguna langsung tidak sedar kenaikan harga adalah lebih tinggi daripada kenaikan kadar cukai sedia ada ataupun cukai baru. Jadi, 5 kali naik cukai, mengenalkan cukai baru
dan dinaikkan kadarnya 5 kali untuk peniaga naikkan harga. Dan ini adalah satu fenomena yang berlaku sekarang. Keadaan menjadi lebih parah setiap kali kerajaan naikkan kos utility seperti charge indah water, bil elektrik, bil air seperti yang dilakukan baru ini, menjadi alasan baru pula dinaikkan harga. Apatah lagi akan bertambah parah bila kerajaan terpaksa tarik balik subsidi pukal bagi RON 95 dan diesel kelak. Kata orang, benda yang elok jangan diusik. Harga sudah stabil selepas subsidi pukal ditarik balik dan GST diperkenalkan pada satu ketika dahulu. Kenapa pula kerajaan selepas itu merosakkan perancangan kerajaan terdahulu? Kita sepatutnya mengambil iktibar dan pengajaran daripada kejadian ini. Dan dalam usaha tergesa-gesa untuk mengembalikan sistem lama di bawah pentadbiran PM ke-6 yang terbukti tidak bermasalah, maka kerajaan hari ini seolah-olah telah memberi peluang. Ini seolah-olah sebab setiap kali naik dan dia naik setiap bulan ada cukai baru. Ini yang orang ambil kesempatan untuk naikkan. Kesimpulannya ialah kerajaan perlu bawa balik GST sebagai penyelesaian mutlak dengan menambah baik mekanisme tuntut balik cukai. Ini saya setuju. Dan menambah pemberian tunai kepada rakyat khususnya golongan B40. Kalau segan nak gunakan balik nama GST yang telah dipraktikkan oleh lebih daripada 174 buah negara di seluruh dunia, gunakan apa saja nama VAT tax, consumption tax, madani tax, apa pun, asalkan ianya berdasarkan pencukaian atas prinsip kepenggunaan. Saya nak menyentuh lagi mengenai tarif elektrik yang telah saya huraikan semalam. Saya cuma semalam Menteri jawab, kata akan bawa pada mesyuarat nakul 20 Mac. Bang, 2 hari lagi, 1 Mac. Hari ini telah diwatakan bil elektrik, bil air dikenakan SST. Saya rasa tak susah. Memang ada kuasa pada Menteri Kewangan untuk memberitahu melalui warta. Dia kata tak payah macam TCM. Sebelum di perubatan tradisional, kita bagi pengecualian. Boleh, tidak ada masalah. Tak payah tunggu sampai 20 hari bulan. Orang akan maki hamun sampai 20 hari bulan, baru kita nak terkia-kia buat satu pusat. Jadi saya minta cepatkan. Tak betul. Bil air elektrik adalah kebutuhan asas. Kalau boleh parking, kita kekal 6% SST. Kalau makanan pun boleh, kenapa tidak? Telekomunikasi pun kita bagi. Kenapa air dan elektrik tak boleh dibagi? Ini rakyat-rakyat, saya rasa rakyat akan menyokong kerajaan kata betul. Ini tindakan betul untuk memanfaatkan rakyat jelata, tuan-tuan dan Dewan Yang Mulia ini. Jadi saya balik kepada isu. Saya amat bersetuju sekali Pitar Diraja mengenai pelaksanaan rasionalisasi subsidi. Akan tetapi saya berasa kesal dengan tindakan atau pelaksanaan dasar atau tindakan kerajaan seolah-olah berlakunya flip-flop ataupun terdapat pencanggahan yang sangat ketara. Dalam kes MSM Malaysia Holdings Berhad, nilai atau memulai November 2023, MSM telah diberikan subsidi gula secara senyap-senyap. Selama 8-10 tahun, betul-betul MSM mengalami kerugian. Tetapi bila kerajaan bagi 24 juta satu bulan, dia untung. Mengikut perkiraan saya, subsidi RM1 untuk 1 kilo ataupun RM1,000 untuk 1 tan. Saya rasa perkiraan yang mudah, 600 juta. Tak pernah dibincangkan di Parlimen. Saya rasa mantan Menteri Kesihatan pun tak dirujuk pun. Macam mana tiba-tiba kita dah kata kita dah pernah tarik balik subsidi gula dan kita biarkan dia terapung, tiba-tiba tak beritahu pun kita bagi 24 juta sebulan. Dan kalau dengan angka ni 600 juta akan diberikan pada pengilang. Tapi yang lebih pelik, pada tahun ini 1 Januari, duty excise untuk minuman bergula pula dinaikkan 4% per liter kepada 5% per liter. Saya nak tanya, yang mana satu dasar kerajaan yang konsisten? Kita keliru dan bingung. Saya teringat satu lagu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, aku tak tahu yang mana akan kau berikan padaku. Jelas, sekejap kita naikkan teks gula, sugary tax. Sekejap kita bagi subsidi, yang mana satu kita nak. Dan saya, di sini saya nak minta supaya kita lihat balik perkara ini. Dan gula ni terlalu banyak. WHO pun kata, tak pernah sarankan kita bagi subsidi gula.
Sebab dia akan mengakibatkan kesihatan rakyat. Kita pernah, PH pun pernah, BN pun pernah. Kita 2013, 2019 sugary tax, itu dibuat oleh PH dan BN kita tak bagi subsidi. Dan saya rasa ini perlu kita lakukan. Untuk pendidikan, Timbalan Menteri ada tahniah, saya cuma minta pisah teams. Inilah masanya untuk kita melihat apa masalah kita. Dan tahu COVID itu mungkin satu punca kenapa kita terbelakang. Tetapi lihatlah skor kita terlalu jauh. Kita antara yang tercorot hanya menang 2 negara saja dalam ASEAN. Saya rasa sudah sampai masa kalau Singapura band 5, band 6 dia ada 41%, Malaysia sekadar 1-2%. Saya rasa jauh perbezaannya. Kita kena buat satu action plan untuk selesaikan masalah ini. Saya ucapkan tahniah kepada Menteri Pendidikan yang baru-baru ini mengatakan bahawa beliau sokong SJKC dan saya ucapkan tahniahlah, terima kasih. Kita boleh bekerjasama. Dan saya nak tahu pembinaan sekolah SJKC yang baru, boleh tak kita percepatkan? Kita sama-sama membantu. Dan satu perkara lagi yang sebagai yang terakhir, saya nak minta supaya di kawasan saya, Majlis Daerah Yongping boleh dinaik taraf kepada Majlis Pembinaan. Tetapi syaratnya satu tak cukup, mini stadium. Kita ada tanah. Saya minta ICU bagilah 4 juta, buat satu mini stadium. Saya ini akan membaik kebaikan kepada rakyat saya. Dan satu lagi yang terakhir ialah tentang agama. Saya sokong, kata Tita Tuanku baru ni, bahawa agama Islam tu agama yang suci, agama yang menjadi agama persekutuan, agama rasmi. Saya sokong, tidak ada masalah. Dan pada waktu yang sama juga, kita memberi ruang kepada agama lain untuk mengamalkan agama masing-masing. Saya cuma bertanya, saya agak hairan. Sejak setahun ni, tidak ada pendaftaran rumah berhala oleh ROS. Saya tak tahu kenapa. Khas untuk bukan Islam. Mungkin ada sesuatu eksersis yang perlu dilakukan. Saya berharap ianya bersifat sementara. Kalau ini adalah satu tindakan tidak membolehkan rumah berhala didaftarkan, esok akan ada banyak rumah berhala haram. Dan nak kawal ni susah. Kita tak baca ada JAKIM untuk kawal majlis agama negeri, untuk kawal untuk Islam. Tapi saya nak tanya, kenapa, apa justifikasi? Yang terakhir, suara penternak unggas di Johor. Kita mensyaratkan semua kena sediakan reban tertutup. Kosnya 7 hingga 10 juta. 60% penternak ayam penternak unggas ini adalah mereka yang masih gunakan reban terbuka. Jadi saya nak tanya, nak mana nak cari 7 hingga 10 juta? Kita minta dia pematuhan KM. Ini satu masalah yang besar. Sebab di luar kawasan pentadbiran pihak berkuasa tempatan. Sebab tu saya minta, saya tak tahu rasionalnya di mana. Dan kenapa kita buat macam itu. Dan kita kena fikir, satu hari nanti, bila penternak kecil ni tak ada, kita akan dimonopoli oleh penternak besar, ladang besar. Dan dia akan memberi satu kesan yang buruk. Rakyat atau penternak yang biasa akan hilang punca pencarian rezeki. Masa sudah tamat. Itu saja saya sekali lagi ucapkan terima kasih, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Air Hitam. Saya jemput